إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومنقذنا من الظلمات إلى النور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتكشف بها كروبنا وتجعلنا بها عندك من المحبوبين برحمتك يا أرحم الراحمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم بيننا وبين الله بيننا وبين عباد الله نستغفر الله لكل ما يعلمه الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا حسا ومعنى نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وثوابه سبحانه وتعالى نوينا معكم الله عز وجل من صالح النيات أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah, kita semua berada di dalam majlis yang penuh rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa berada di bawah rahmat Allah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima kerja kita, menjadikan kita daripada kalangan orang yang salih dan salihah, iman mereka iman yang sempurna. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan insya-Allah taala kita sama-sama belajar dan mengajar cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikut ajaran Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dan kita sudah sampai kepada tajuk ada masuk dalam tandas. Kita sudah sampai kepada muka surat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Dan janganlah engkau qada' hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah. Dan jangan pula di dalam lubang. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana ditakuti bahawa engkau akan terkena percikannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'amata 'adzabil qabr min. Artinya, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpunca daripadanya, yaitu dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Baik, inilah salah satu adab daripada adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang nak masuk ke dalam tandas. Kelas kita sudah tahu dan kita sudah belajar dan mengajar syarat-syarat istinja. Bila seorang nak beristinja, apakah syarat beristinja itu dan apakah ada adab istinja, kita semua sudah tahu.
Dan bila nak masuk ke dalam tandas, dalam kau menghadap kepada sesuatu yang dapat jadikan dinding, ataupun maknanya tempat yang tak boleh orang lain melihat kepadamu, tak boleh orang lain tengok pada auramu. Orang tak tahu apa yang kamu buat. Tapi dulu tidak ada tempat yang disediakan, tidak ada tempat khusus untuk buang air kecil ataupun besar. Maknanya bila seorang nak menaikkan hajatnya, mesti dia pergi ke tempat yang jauh daripada mata mereka. Maknanya belakang dinding dan sebagainya, sehingga orang tak boleh nampak. Ataupun Allah Muhammad pokok yang banyak daun badannya, maknanya tak boleh orang nampak apa yang kamu buat. Tak boleh lihat dan tak boleh dengar dan tak boleh bau. Tidak ada bau, tidak ada nampak dan tidak dengar, tak dengar bunyi, tak bau. Muhammad najis itu, dan tak boleh nampak kepada, maknanya tempat yang jauh sangat. Kalau seorang kata tidak ada tempat yang khusus ataupun tidak ada dinding, saya berada di tempat yang terbuka, contoh di padang pasir dan sebagainya, tidak ada dinding dan tidak ada pokok dan sebagainya, apa yang perlu saya buat? Maknanya boleh cari tempat yang terlalu jauh. Maknanya orang itu kalau tengok kepada kamu, dia sangka kamu batu. Maknanya dia tak boleh nampak auramu dengan cara yang jelas. Jauh sangat. Bila nampak siapakah orang itu? Itu bukan orang, itu macam batu. Tak nampak auramu. Jauh sangat. Sebab mata kita semua kelihatan kita ada had, bukan boleh nampak apa yang belakang dinding yang tak ada. Kadang-kadang yang hujung masjid, hujung surau kita tak nampak dia, tapi jauh dah ke tempat yang jauh. Tak boleh dia nampak kamu, jauh sangat. Nanti tengok yang ada orang, oh nampak saya tak? Masih nampak, jauh lagi. Sehingga dia sangka kamu batu dan sebagainya, ataupun makhluk yang lain. Baik, ini kalau berada di tempat yang tidak ada dinding, ataupun tidak ada halangan daripada mata mereka, mata manusia. Baik, jauhlah daripada mereka, sehingga mereka tak boleh nampak kamu dengan jelas. Baik, kemudian dan janganlah engkau buka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Baik. Kadang-kadang seorang sebelum masuk tandas dia sudah buka semua. Barang dia semua sudah kosong, tak ada apa-apa atasnya. Disunahkan sebelum duduk di tempat yang disediakan untuk menunaikan hajatmu, kena buka sikit-sikit. Kamu sendiri pun tak boleh. Kamu sendiri makruh tengok kepada auratmu. Seorang sendiri makruh dia tengok kepada auratmu sendiri. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katakan di dalam hadis sahih, wallahi ma nadartu ila aurati ba'da an bay'ata Rasulullah 'ala al-Islam. Demi Allah, aku tak pernah melihat tak pernah nampak auratku setelah aku masuk Islam, setelah aku berbaiat dengan Rasulullah SAW untuk masuk ke Islam. Tak pernah tengok. Sebab kalau nak mandi, kalau nak nak qada hajah dan sebagainya, disunahkan tutup aurat. Tapi ada orang sebelum masuk tempat tempat qada hajah sudah buka semua. Kadang-kadang ada orang yang belakang dia sudah masuk, dia buka macam nak tangkap gambar orang. Masuk, tunggu sehingga masuk. Kalau sudah sampai, sudah berada di atas tempat itu, baru kita sikit-sikit duduk. Kamu sendiri pun tak nampak. Tak nampak. Makruh. Allahumma salli ala Muhammad. Juga
melainkan untuk darurat. Melainkan untuk darurat. Tak, jangan bagi orang lain. Jangan bagi orang lain nampak, dan kamu juga sendiri makruh nampak tengok kepada auramu sendiri. Baik, bukalah sikit-sikit. Bila seorang sebelum dia duduk, dia buka sikit-sikit sehingga dia sudah sampai ke tempat itu. Kadang-kadang seorang dia kata susah bila nak mandi, bila nak apa susah. Tak ada susah kalau sudah biasa. Sudah biasa ikut ajaran Rasulullah SAW, walaupun satu kali sebanyak umurmu juga baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha wa Allah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wallahi ma qad ra'aitu min Rasulullah wala ra'a minni. Subhanallah. Suami istri juga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa Allah berkata di dalam hadis sahih, demi Allah aku tak pernah nampak aurat Rasulullah SAW. Rasulullah juga tak pernah nampak auratku. Suami istri halal tidak sah, tapi dia kata demi Allah tak pernah nampak aurat Rasulullah SAW. Rasulullah juga tak pernah nampak aurat saya. Tapi zaman ini Masya Allah macam perang betul. Bila sudah dalam bidang mengaji sudah habis. Mudah-mudahan insya-Allah kita ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali sebanyak umur kita sekali. Baik. Dan Allahumma salli Muhammad. Dan janganlah engkau buka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Bukan tempat qada hajat. Tengok tuan-tuan puan-puan. Sehingga kamu sampai ke tempat duduk, bukan tempat buang najis, tandas sehingga kamu masuk tandas, tak. Sehingga kamu sampai ke tempat qada hajat, tempat duduk. Yang sekarang apa nama? Yang bukan bilik air, tempat buang najis itu. Bangku tandas. Bila sudah berada di atasnya baru boleh buka aurat. Duduk sikit-sikit, angkat dan duduk, sehingga sampai tak nampak. Jadi yang di bawah kamu tutup bawah, tak nampak. Jadi sebagai pakaian. Kursi itu jadi sebagai pakaian. Baik, bukan sehingga masuk dalam tandas. Tengok Imam Ghazali tulis sehingga kamu Allah Subhanahu tempat duduk, tempat buang najis, bukan bila masuk tandas. Kadang-kadang seorang bila dia sudah masuk dalam tandas, kadang-kadang tandas itu besar sangat macam bilik tidur. Sebelum sampai ke tempat itu, tempat duduk sudah buka semua, seakan-akan dia baru lahir, seakan-akan dia baru keluar daripada perut ibunya. Tapi besar sahaja dia. Tak, bila bolehlah buka jubah kalau ada jubah atau baju, tapi ada bawah juga ada yang pakaian di bawah, pakaian kecil dan sebagainya, kain tak perlu buka sehingga sampai ke tempat duduk. Baik, inilah kenapa, apakah rahsianya? Sebab jin itu suka tengok kepada aurat manusia. Jin suka tengok, sebab biasa orang lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seorang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismikallahumma sebelum dia masuk ke dalam tandas ataupun sebelum dia buka auratnya, bagus juga. Sebab jin jadi pakaian ataupun hijab antaranya dan mata mereka. Tapi kalau tak tengok, tak baca Bismillah, kemudian dia buka semua auratnya, sudah buka, mereka senang nak tengok kepadanya, senang mereka nak lihat kepadanya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Dan janganlah engkau menghadap ke arah kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataytumul gha'ir fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bi bawlin aw gha'id walakin sharriqu aw gharribu.
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila kamu buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadapi kiblat dan janganlah pula belakangnya, hadaplah ke timur ataupun ke barat. Ada khilaf antara ulama. Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan haram seorang buang air kecil atau besar menghadapi kiblat. Tapi mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu makruh seorang buang air kecil atau besar di tempat yang Allah SWT Muhammad yang bukan disediakan, bukan khusus. Tapi kalau tempat itu tempat khusus di dalam rumah, ada tandas dan sebagainya, memang itu khusus untuk qada hajat, buang air kecil dan besar, itu tidak ada masalah. Akan tapi lebih afdal sebelum seorang buat rumah, sebelum seorang nak bina rumah dan sebagainya, buat desain yang sesuai, tengok tanda dekat mana, tanda itu menghadap kiblat ataupun tidak. Kalau mereka nak buat tanda itu menghadap kiblat, tukarlah, tengok katil rumah, katil bilik tidur. Bila bilik tidur, tengok katil nanti, bila bilik sudah ada, letak katil dekat mana, nanti katil jadi menghadap kiblat ataupun tidak. Sebab disunnahkan sunnah muakkad. Bila seorang nak tidur, tidurlah ada kiblat. Tengoklah sebelum. Tapi sekarang rumah sudah sudah siap. Macam seorang nak beli makanan, sudah bungkus terus, dia tak tahu. Tapi kalau buat sendiri dia boleh ikut cara yang sesuai untuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tidur menghadap kiblat, katil tidur menghadap kiblat, tandas bukan boleh di tempat lain, bukan menghadap kiblat, dan belakangnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab untuk muliakan Kaabah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita menghadap kiblat malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita menghadap kiblat malaikat jika kita nak buat sesuatu yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh salat, ibadah, bacaan Al-Quran. Sebab ulama berkata disunnahkan kullu amal ta'ah biistiqbalil qiblah. Disunahkan segala amalan yang baik, yang taat kepada Allah atau segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat. Nak baca Al-Quran, nak talaqi, nak tadarus, nak hadap kiblat. Nak baca zikir juga menghadap kiblat. Nak buat apa-apa sahaja dari segi amalan yang ibadah, zikir, salat, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seorang bila dia nak baca Al-Quran, dia baring macam tak, hormatlah. Sebab itu satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bila dia nak baca, nak zikir, dia tidur atas atas katil juga tidak tak apa. Kalau dia nak baca zikir sebelum tidur, zikir sebelum tidur juga disunahkan bacanya duduk, kemudian baru tidur. Duduk dan bukalah kaki, dua kaki, runjuk dua kaki. Kemudian bila sudah selesaikan zikir sebelum tidur, baru boleh tidur dan baring dan sebagainya. Semua zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disunahkan buatnya menghadap kiblat. Dan setiap perkara yang tak baik, buang air kecil dan air besar, nak mandi dan sebagainya, jangan buang menghadap kiblat. Sebab kiblat itu khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan haram. Bukan haram, tapi ada ulama yang kata haram juga. Sebab larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larangan yang mutlak. Mereka kata maksudnya janganlah apabila kamu buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadapi ke kiblat.
Itu satu larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama berkata, yang lain berkata, larangan Rasulullah SAW bukan maknanya untuk tak boleh, untuk haram, tapi lebih afdal. Lebih afdal. Janganlah menghadap ke kiblat, maknanya yang lebih afdal jangan ke kiblat. Baik. Kemudian ataupun matahari dan bulan. Kenapa kepada matahari dan bulan? Kenapa kita tak boleh buang air kecil dan air besar menghadapi matahari dan bulan? Dulu zaman jahiliyah, bila seorang nak buang air kecil atau air besar, dia tunggu matahari. Bila matahari terang atau bila bulan sudah terang, sudah sempurna, baru dia buat dan baru dia buang ataupun menaikkan hajatnya menghadapi bulan dan matahari. Nak menghinakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nak menghinakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW larang mereka jangan menghadapi kiblat dan ataupun matahari ataupun bulan. Cara itu cara orang yang jahat. Cara orang yang jahat pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, wal-iyadu billahi ta'ala. Dan janganlah pula engkau belakangkan yang demikian, kiblat dan bulan dan matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka janganlah menghadapi kiblat dan janganlah pula belakangnya, menghadapinya ataupun belakangnya juga. Dan baik, dan janganlah, semua ada kitab. Semua ada kitab, kita sama-sama baca. Dan janganlah pula dan janganlah engkau qada hajat di dalam air. Kenapa tak boleh buang air kecil atau air besar di dalam air? Ada berapa sebab? Sebab yang pertama, walaupun air itu sudah tak sesuai untuk suci atau untuk minum, untuk gunakannya, walaupun tak sesuai. Kadang-kadang seorang dia kata air itu sudah tak bersih, kita tak boleh minum manusia. Baik, kalau kamu tak boleh minum, tak boleh gunanya, tapi ada makhluk lain yang boleh guna. Ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, binatang-binatang dan sebagainya, jin dan sebagainya, boleh mereka minum daripadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW larang kita buang air kecil atau besar di dalam air, sebab air itu air yang bukan di dalam rumah, bukan air yang di dalam rumah yang Allah SWT dalam bahasa Arab juga apa saya tak ingat, yang tak jalan, mengalir di tempat yang khususnya bila dia sudah kotor. Bila ada hujan, tinggal dalam tepi jalan, di tepi jalan. Tak apa. Maknanya bila dia sudah kotor, jin tinggal di dalamnya. Jin suka tinggal di dalam air itu. Bila seorang buang air kecil atau air besar, tiba-tiba dia sudah kena jin. Jin sudah kacau dia. Tapi lebih afdal, lebih baik jangan mengambil kepada air mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, takut cikan. Bila jatuh, bila buang air kecil atau air besar, dia pun bagi kamu air daripada bawah. Air daripada bawah naik ke atas, seperti mana air atas turun ke bawah, nanti air bawah naik ke atas, jadi air najis. Air najis tak boleh. Ada banyak sebab. Yang pertama, air itu air makhluk yang lain, haiwan, binatang dan sebagainya. Kemudian banyak jin suka tinggal di dalam air itu. Bila jin itu dalam air itu, nanti ada satu barang jatuh atas mereka mesti marah, kemudian habis. Nanti tak boleh pakai baju sehingga mati. Sudah gila, tak boleh pakai apa-apa. Sudah gila disebabkan
buatan dia, sebabkan buatan dia. Baik. Kemudian air yang tenang atau di bawah pokok. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab tempat di bawah pokok, walaupun pokok itu jauh, bukan tepi jalan, tapi tempat yang jauh. Kenapa? Sebab biasa ramai orang yang musafir bila dia nak rehat, dia rehat di bawah pokok itu. Baik, walau kadang-kadang tak ada orang jalan di sini, tak boleh, tak ada jalan. Allahu a'lam. Seperti mana kamu sudah ada pada saat itu, pada saat ini, seperti mana kamu sudah ada pada saat ini nak buang air di bawahnya. Mungkin nanti ada seorang juga dalam waktu yang sama, ataupun nanti dia nak istirahat sekejap di bawah pokok itu, ataupun khususnya bila dia ada buah di dalamnya. Bila buah itu jatuh, dia jatuh atas najis, dan buah itu jadi najis, tak boleh. Dan ada khilaf antara ulama. Sebagian ulama katakan tak boleh, haram jika pokok itu ada buah. Jika pokok itu ada buah, itu haram, tak boleh. Tapi jika tidak ada buah di dalam pada pokok itu, tidak ada masalah. Dan pokok itu bukan yang tepi jalan, yang biasa orang suka duduk di bawahnya. Kalau pokok yang jauh daripada tempat manusia, jauh sangat daripada tempat manusia, itu yang ada khilaf. Tapi yang tepi jalan, yang dekat, itu memang tak boleh. Itu tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus fi amakin at-turqat." Qala ya Rasulullah, "Ma lana min majalisina bud natahaddatsu fiha." Qala, "Fa in abaitum illa al-julus fa'tu at-tariqa haqqah." Qalu, "Wa ma haqqahu ya Rasulullah?" Qala, "Kafful adha." Ini yang pertama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, berhati-hati, janganlah kamu duduk di tepi jalan, di tempat rehat orang. Duduk sahaja, pura-pura sahaja. Mereka kata, "Ya Rasulullah, tidak ada tempat selain tempat ini." Bila kita seorang kawan nak jumpa kawannya, nak pura-pura nak cakap dengan dia, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kamu nak duduk di tempat itu, maka jagalah ada jalan." Apakah ada jalan ya Rasulullah? Rasulullah SAW, "Kaful ada." Yang pertama, jangan kacau orang. Bagaimana kalau tak boleh? Nabi SAW larang kita kacau manusia dengan lidah, mulut. Bagaimana kalau seorang nak kacau manusia dengan najis dia? Lagi teruk, tak boleh. Kaful ada, ini yang pertama. Jangan kacau tempat rehat manusia. Ini kalau dekat di kawasan musyarakah manusia. Tapi kalau jauh, itu yang ada khilaf. Jika pokok itu ada buah, itu yang tak boleh. Tapi kalau tidak ada buah di dalamnya, biar kalau kita tahu tidak ada orang yang boleh duduk di bawahnya, dan tidak ada orang yang boleh mengambil manfaat daripadanya, itu makruh juga. Makruh, walaupun tidak ada orang, tidak, Allahu a'lam. Kenapa? Kita sudah berada di sisinya. Hari ini kita sudah berada di sisinya. Esok mungkin ada seorang macam kita. Kalau kita sudah sampai ke pokok itu, esok mungkin ada orang juga yang boleh sampai ke sana. Jagalah, dan bayangkan, hari ini kamu ada, esok mungkin orang lain ada di sisinya. Baik. Kemudian pokok yang berbuah, dan yang pula di dalam lubang, itu bahaya. Ini kalau dia nak buang air kecil, tapi air besar dalam lubang, mana boleh. Tapi kalau dulu, sebab mereka takut daripada apa? Bukan dia takut, bukan haji ni, cikan, cikan kepada badan. Lagi bagus dia masukkan zakatnya ke dalam lubang. Tak ada apa? Cikan. Tak ada cikan.
Tapi bahaya kalau ada haiwan di dalamnya. Kalau ada haiwan di dalamnya, giginya habis. Itu Rasulullah SAW jaga kita, kena jaga betul-betul. Tapi sekarang mungkin seorang sekarang dia katakan, sekarang ada tempat yang disediakan khusus, memang ada lubang, masukkan sahaja. Terus ada lubang yang khusus dalam, terus letak dekat dinding. Letak dekat dinding, terus masukkan apa nama? Masukkan Musa, kemudian terus bom dalamnya. Itu juga makruh. Memang itu lelaki ya. Memang itu lelaki. Perempuan tak ada. Tak. Tak, kami kena duduk. Cara duduk, nanti dia akan datang. Lagi sekejap dia datang. Cara untuk lelaki dan perempuan. Walaupun tempat yang disediakan makruh, masukkan buang air itu dalam lubang. Sebab mungkin di dalam lubang itu ada makhluk yang kecil, semut dan sebagainya. Mungkin masuk dalam, kita tak tahu. Walaupun sudah suci belakang nampak, tapi dalamnya mungkin ada makhluk kecil yang kita tak nampak. Bila masuk sehat, keluar sakit, tak boleh. Dan makruh juga kalau seorang nak buang air kecil itu dengan cara berdiri. Itu makruh karahah kubra. Makruh karahah kubra, nanti dia akan datang kepada kita. Wala yubalu fil jihri ghaliban, sebab sebenarnya lubang itu tempat haiwan, makhluk yang bahaya juga. Yang makhluk yang bahaya biasa berada di dalam lubang itu. Dalam rumah kadang-kadang, rumah kita bilik tidur okey semua, tapi ada lubang yang kita tak nampak. Tapi di dalamnya bila kita tengok mesti ada haiwan di dalamnya. Ada haiwan di dalam. Lagi salah, kenapa nak masuk, nak buang air kecil atau dalam lubang itu bahaya. Bahaya tak sesuai. Baik, dan jauhlah daripada kincing di atas tanah yang keras. Kenapa tanah yang keras? Takut daripada percikan. Zaman dulu ada seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sudah tua. Dia ada anak perempuan. Dia dengan istrinya dan anaknya perempuan. Tapi setiap hari dia bagi ke majlis ilmu, mesti setiap hari dia belajar satu faedah, satu ilmu, setiap hari sahaja. Hari ini dia mengambil satu faedah. Kalau sudah dapat satu faedah, habis, cukup. Tak boleh belajar lebih daripadanya, sehingga dia beramal dengannya. Sudah belajar di satu faedah, kemudian beramal dengannya, habis, balik ke rumah, duduk di rumah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari dia keluar dengan anaknya. Dia orang buta. Anaknya bawa dia ke satu majlis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia dalam perjalanan dia nak buang air, nak kencing. Sebelum dia nak buang air, atas tanah itu tanah yang keras. Tapi sebelum anaknya tinggalkan dia kata tunggu nak hancurkan bagi dia lembut. Dia kata kenapa? Apa masalah? Dia kata sesungguhnya aku mendengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah katakan, jika seorang nak buang air kecil, hendaklah dia jangan buang air itu atas tanah yang keras, takut daripada cicik. Dia terus bagi hancur tanah untuk airnya. Bila dia buang air semua, kemudian dia kata okey, jom balik rumah. Kenapa kita belum sampai ke majlis ilmu mereka? Dia kata tak cukup. Saya sudah dapat satu faedah hari ini. Cukup untuk saya hari ini. Okey, baliklah. Sudah dapat faedah ini, sudah beramal dengannya, cukup untuk saya. Saya takut belajar faedah yang lain tak boleh beramal dengannya. Jika seorang nak buang air kecil, jangan buangnya di atas tanah yang keras. Dia terus
balik. Cukup satu faedah, dan yang penting beramal dengannya. Kita sudah belajar banyak faedah, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita sudah beramal dengannya. Amin, Allahumma amin. Baik, atas tanah yang keras ataupun di tempat sama juga. Maknanya bagaimana kita menyelamatkan diri kita daripada najis itu dan percikan. Sebab angin itu pun sama. Bila ada angin, takut najis itu terbang kepada badan kita. Baik, angin kerana takuti bahawa engkau akan terkena percikan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'ammata 'adzab al-qabr minhu." Sesungguhnya banyakkan siksa kubur, azab kubur adalah berpunca dari badannya, yakni disebabkan tidak berhati-hati dalam bersuci. Pada satu hari, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu terhadap dua kubur. Kemudian dia dengan beberapa sahabat pada waktu petang. Rasulullah SAW duduk terhadap dua kubur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW baca doa untuk mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bukan pokok utama, daun. Dia ambil dua daun, letak satu atas kubur pertama, satu juga atas yang masih basah, yang masih hijau. Letak satu atas kubur tersebut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW buat begitu? Nabi SAW jawab, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan disebabkan azab mereka bukan benda yang besar. Amma al-awwal fa kana la yastabri'u min al-bawl. Adapun orang pertama, bila dia nak buang air kecil, dia tak istibrak, tak jaga, tak ambil perhatian. Bila dia nak buang air, dia terus buang air, kemudian dia terus suci sekejap. Dia tak jaga betul-betul, sehingga bila dia pakai pakaian dia, ada yang masih keluar, ada najis yang masih berada di dalam kemaluannya. Wa amal akhar, ini yang pertama, orang yang pertama, siksa kubur di dalam kubur. Nabi SAW nampak Allah sudah buka hijab itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamshi bainan nas bin namimah, suka fitnah antara manusia, buat fitnah antara semua manusia. Baik, maknanya jagalah dirimu ketika kamu nak buang air, sehingga menyelamatkan dirimu dan zahirmu, batinmu daripada siksa kubur setelah kita sudah wafat. Air itu ataupun najis itu disebabkan ataupun jadi sebab untuk azab dalam kubur. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan juga ini kalau seorang buang air itu di atas tanah yang keras ataupun tempat yang disediakan di dalam tenda, kadang-kadang tak sesuai. Itu bangkuk tandas. Kadang-kadang bila buang air itu kena cikan juga. Jadi kena jaga betul-betul. Tengok ada tempat yang khusus bila buang air. Allahuakbar, saya tak pernah nampak di sini. Bila buang air di atasnya, seakan-akan kamu buang air di atas kain, terus dia masuk terus. Tak ada cikan, tak ada. Di sini tak pernah nampak. Tapi yang biasa sekarang ya, daripada bangku itu seramik. Dia juga keras. Tapi kena hati-hati juga. Baik. Dan lebih afdal juga bila seorang sudah habis, bila dia sudah buang air kecil,
suci atas tempat yang depan semua, sucilah. Boleh mandikan daripada kemaluan ke bawah yang yang sangka ada badannya najis. Baik. Sebab ada beberapa ulama, beberapa salihin radhiyallahu anhum, setiap kali dia buang air kecil atau air besar, setelah buang air kecil dia terus mandi. Setiap kali bila dia buang air kecil atau air besar, setelah dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut inna 'amat 'adab al-qabr minhum, dari disebabkan air kecil, dia terus setiap kali nak buang, nak menaikkan hajatnya, dia terus mandi. Dia terus mandi seluruh badan dia selamat dan takut daripada azab itu dan perkara tersebut. Baik, dan hendaklah kau duduk ketika qada hajat itu dengan memperatkan sebelah kakimu yang kiri. Kenapa? Sebab bekas najis berada di tempat kiri. Bila atas, dia senang nak keluar. Maknanya jangan duduk macam ni, terus duduk macam ni. Tak. Bergantung kepada beratkan sebelah kaki kiri macam ni. Tak. Ya, macam ni. Tapi ini yang kiri biasa, tak. Itu memberatkan sebelah kaki yang kiri. Betul? Yang kiri. Sebab nanti bekas najis senang nak keluar. Tengok kalau air macam ni, saya sebut macam ni, dia keluar sikit sahaja. Tapi bila buat macam ni, semua akan keluar. Habis, selamat, semua akan keluar. Air itu juga begitu bila nak buat. Tapi sekarang bila masuk dalam tandas, duduk sahaja. Sudah duduk macam ni, tak boleh ikut sunnah Nabi SAW, khususnya yang sekarang pokok tandas. Ada dua jenis. Ada satu jenis yang boleh, yang bawah sekali. Tapi yang ada satu macam kursi, duduk sahaja. Nanti susah nak istibrak. Tapi yang di bawah itu yang sesuai untuk ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi orang yang muda, masih muda, jangan itu. Buatlah dalam tanda dua. Buat dalam satu tanda. Sekarang tanda-tanda kita Masya Allah besar, boleh tidur di dalamnya juga. Buatlah dua. Satu untuk darurat, bila seorang sakit tidak ada masalah, boleh duduk di atasnya. Tapi kalau tak ada darurat, tak ada apa-apa, masih boleh buang najis seperti cara Nabi SAW, buatlah, dapat pahala. Habib Umar ceritakan kepada kita, bila Habib Umar bagi ke Jepun, kemudian dia masuk satu bukan tanda, satu kilang yang buat barang rumah, barang tanda, dapur dan sebagainya. Tiba-tiba Habib Umar nampak itu paku tandas yang bawah, bukan yang tinggi. Tadi Habib Umar nampak yang sebelah kiri rendah, sebelah kanan tinggi, macam ni. Apa ini? Oh, ini untuk barang tandas. Tapi kenapa ini tinggi, ini rendah? Mereka orang kafir. Mereka juga orang kafir. Yang punya itu orang kafir. Mereka berkata kepada Habib Umar, sebab kalau bila seorang duduk macam ni sahaja, dia sudah itu mati, semula jadi mereka buat. Senang najis itu keluar. Bagaimana kamu tahu? Tak, kita dalam kitab seorang doktor yang terkenal di Jepun, dia cakap begitu. Dan kita buat satu desain seperti mana dia cakap. Habib Umar kata Rasulullah SAW sudah bagi tahu kita sebelum 1400 tahun lebih. Sudah bagi tahu kita. Ya ke? Bila dia cakap macam ni, ada 3 orang masuk Islam. 3
Tiga orang masuk Islam. Bila memang bagi mereka hadis ini, bila seorang nak buang najis, kena memperankan sebelah kaki yang kiri. Dia terus Rasulullah sudah bagi tahu kita sebelum 1400 lebih. Senang bila nak duduk, nak buang najis. Tapi sekarang Allah Alam belum nampak. Tapi yang sekarang di Yaman, orang buat bila sediakan tandas, bila nak buat bangku tandas, biasa sama-sama, dua-dua sama-sama, dua kaki sama-sama. Tapi mereka buat simen sikit atas, sebelah kanan buat simen sikit. Jadi tinggi. Bila duduk tak boleh buat macam ni, nanti takut pernah letih. Tapi duduk saja macam ini sudah tinggi, itu sudah rendah. Buat barang kayu ataupun simen dan sebagainya senang. Najis itu akan keluar. Hasan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatu qa'imah sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Rabbighfir li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tudurrahum ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan puan-puan, bila seorang nak buang nak menunaikan hajatnya, lebih baik dia memberatkan sebelah kaki yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Sebab kita sudah tahu maka najis itu berada di sebelah kiri, dan lebih afdal kalau ada dua tempat
di dalam tandas, ada yang tinggi, ada yang bawah. Disunahkan guna yang bawah. Jangan guna yang tinggi, melainkan untuk darurat, Tapi kalau sudah tidak ada malaikatnya, kita buat apa? Kita di atasnya sahaja. Baik. Dan untuk mendapat pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat banyak pahala. Walaupun seorang sudah berada di dalam tanda, tapi kalau dia guna kursi yang tinggi, biasa, tak ada fadilah. Sebab ikut cara suka hati, tapi bukan haram dan bukan makruh juga. Tidak ada masalah, tapi lebih baik orang Islam memelihara semua saat umur mereka, semua time umur mereka. Setiap saat mereka mesti dapat pahala daripadanya. Setiap buatan mereka mesti mereka dapatkan pahala daripada buatan tersebut. Walaupun dia sudah berada di dalam tandas, juga dia dapat pahala sebab dia ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dan janganlah kau kencing di dalam keadaan berdiri. Itu makruh karahah kubra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Lau ya'lam al-ba'il qa'iman ma fil bawl qa'iman ma bal qa'iman." Kalau seorang tahu apakah perkara yang buruk ketika dia buang air secara berdiri, dia tak akan buang air itu secara tersebut. Maknanya bahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara dia masuk dalam celaka, wal'iyadu billahi ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah perkara itu? Hadis itu juga hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, al-bawlu qa'ima, kencing berdiri. Makruh, karahah kubra. Mungkin seorang katakan pada satu hari Ghazwah Uhud, perang Uhud, Rasulullah SAW buang air berdiri. Sebab ramai sekarang katakan tidak ada masalah kalau seorang nak buang air secara berdiri. Sebab Rasulullah SAW pernah buang air berdiri. Pada waktu itu Rasulullah SAW sakit belakang, sakit sulbi. Rasulullah SAW tak boleh duduk. Bila perang Uhud, Rasulullah SAW buang air secara berdiri. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW sakit, tak boleh duduk. Rasulullah SAW sakit belakang, dan Rasulullah SAW buang air berdiri dan minum juga berdiri. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW sakit. Untuk darurat. Tapi bila ada darurat tidak ada masalah. Kadang-kadang seorang saya pernah jumpa orang begitu, dia kata tidak ada masalah bila ada yang bila nampak orang buang air berdiri di tempat istirahat dan sebagainya, di tandas, banyak tempat orang, dia kata tidak ada masalah. Rasulullah SAW pernah buang air diri. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW sakit. Tapi nak satu hadis sebelum Rasulullah SAW sakit atau setelah Rasulullah sudah sihat. Nak satu hadis ataupun tak pernah Rasulullah SAW buang air hijab setelah dia sudah sihat secara berdiri, dan selepas dia sudah sihat tak pernah dia minum berdiri. Maknanya bila dia minum berdiri dan buang air itu diri disebabkan sakitannya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab bila seorang buang air itu berdiri, susah nak istibra. Mesti ada bukan cikan sahaja. Ada air tinggal di dalam zakarnya, tak akan keluar semua. Tapi bila dia duduk, semua akan keluar. Tapi bila dia berdiri, sekejap nanti dia jalan, sekejap dia jalan, nanti dia rasa ada keluar. Baik, kecuali ketika darurat. Kecuali ketika darurat seperti darurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kecuali untuk darurat, kalau dia sakit sulbi ataupun tak boleh duduk dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak ada masalah, tak sakit dan sebagainya, makruh karahah kubra, makruh karahah besar.
dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh digunakan dan diganti dengan tisu dan air. Sebab kita sudah tahu cara istinja itu ada tiga cara istinja. Yang pertama, air, menggunakan air sahaja. Yang kedua, menggunakan batu sahaja. Ketiga, yang afdal sebaik-baik cara istinja ialah air dan yang pertama batu, kemudian air. Ini yang afdal sebaik-baik istinja, seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda berkata di dalam hadis sahih, Allah muji ahli Ansar. Kenapa? Karena mereka bila mereka nak suci diri mereka menggunakan batu dan air. Fihi rijalun yuhibbuna an yatadhahharu, di dalamnya, dalam masjid Quba rijal, lelaki, yuhibbun, mereka sentiasa suci diri mereka menggunakan batu dan air. Baik. Dan jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara dua perkara, maknanya nak satu sahaja, nak batu ataupun nak air, dua-dua ada, tapi dia malas nak guna dua, malas dia nak guna satu. Mana yang lebih afdal? Maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, sebab air lebih afdal. Dan apabila engkau mau gunakan batu sahaja, ini ada beberapa syarat dalam ilmu fiqh, namanya syurut ijza'ul hajar, syarat-syarat guna batu, syarat-syarat guna batu dan cara menggunakan batu ketika seorang nak beristinja. Syarat batu ini tajuk kita insya-Allah taala pada kelas yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, melihara tuan-tuan, puan-puan, menjadikan kita sentiasa ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua kehidupan kita. Amin Allahumma amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية والسلامة. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من العلماء برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kelas yang akan datang, kelas yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Nanti kita akan sambung lepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti cuti insya-Allah taala. Nanti insya-Allah hari Sabtu ini insya-Allah kita akan baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, tujuan kita insya-Allah semoga Allah memelihara negara ini, negara umat Islam insya-Allah taala. Sebab senjata kita pada zaman akhir, pada zaman ini ketika ada fitnah, Nabi SAW bersabda ialah surah Al-Kahfi. Kita akan baca surah Al-Kahfi jam 9 pagi di Yayasan Restu. Kita akan baca